Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li siyami Ramadhan wa qiyamihi imanan wa ihtisaba wa ja'alana mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوان أخوات sidang penuntun pendengar yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita sementara menunggu berbuka puasa, marilah kita berbekal di saat kita siam dengan bekalan-bekalan utama untuk kita berqiyam pada malam hari nanti. Malam ini adalah malam yang ke-11 bagi kita di petani, maka imam akan membaca kepada kita akan juzuk yang ke-11 dan setengah-setengah imam sudah memasuki sebahagian pada juzuk yang ke-11 dapat menamatkan surah Taubah pada semalam hari untuk menyediakan suatu langkah-langkah untuk nak jadi padai dengan 29 malam sekiranya tidak jadi 30 bagi Ramadan. Malam ni kita akan mendengar mungkin sebahagian akhir daripada surah At-Taubah ataupun mula daripada surah Yunus lalu dah sebagai isi kandungan pokok dalam juzuk yang ke-11 daripada kita Allah Ta'ala pada malam ini insyaAllah Ta'ala. Ikhwan, akhwat, sidang penonton pendengar yang dikasihi sekalian, saya ingin menjemput sedikit daripada akhir surah Taubah, mulai daripada ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون لا حول ولا قوة. Itulah 5 keraatan ayat Allah daripada 4 keraatan ayat Allah daripada akhir surah At-Taubah 122, 123, 124 dan 125. Maksudnya, dan tidaklah betul dan elok Allah Ta'ala mengatur susunan umat Islam ummatan wahidah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebagai contoh kepada pengaturan umat kan wahidah sampai kepada kiamat. Marilah kita tengok contohnya. Dia kata Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Muhammad, tak sesuailah orang-orang beriman keluar semua pergi perang, tak ada seorang habuk, duduk sekali rasul di rumah ataupun sebaliknya. Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tempat-tempat tiap-tiap puak di antara mereka supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama. Dan supaya mereka belajar dapat mengajar kaum mereka yang keluar berjual berperang apabila orang-orang itu kembali pada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga, berhati-hati dari melakukan larangan Allah. Itulah Allah Ta'ala bagi satu kumpulan jalan kewajipan memerangi orang-orang memerangi Islam. Satu kewajipan ialah orang yang mempelajari hakikat ilmu yang sebenar untuk jadi pihak yang memberi ilmu. Sebab Islam ni adalah agama ilmu dan mungkin tiap-tiap orang itu mendapat ilmu secara dasar, tetapi secara mendalam, secara tafaqquh itu adalah sebahagian sahaja daripada umat manusia yang menjadi ulama lah kita kata. Orang tafaqquh ni adalah satu kumpulan. Dan orang tafaqquh kewajipan dia memberi kesedaran, memberi akan dia inzar kepada kaum dia. Bukan sekadar mengajar kulit-kulit, tidak, tetapi kena beri sapa kepada hati dia tu. Waktu kita mengajar orang-orang yang perlu kepada ilmu pengetahuan daripada orang Islam dan orang bukan Islam. Ini untuk orang Islam. Bagi 2 puak. Puak ni pergi kerja, iaitu mempertahankan agama Allah daripada serangan-serangan orang kafir. Secara perang ke, secara dakwah ke, hak ni mempelajari ilmu supaya menjadi orang mutafaqqihina fid din dan supaya berlakunya inzar di kalangan 2 kumpulan yang mendalam ilmu dengan kumpulan yang kuat menegakkan kebenaran dengan secara praktikal di alam-alam pelaksanaan. Hei orang beriman, perangilah orang-orang yang berada di sekitar kamu daripada orang-orang kafir harbi. Jangan perang orang kafir tidak harbi. Kufar di sini itu kufar harbiyin. Perang orang fak-fak kafir. Hak yang perang dengan kita, hak yang memusuhi umat Islam. Dan supaya dia nampak akan kekuatan Islam. Islam ni kena tunjuk pada orang bukan Islam akan kekuatan orang Islam, kekuatan bersatu padu, kekuatan gapa dia, segala kekuatan yang boleh kita tunjul kepada orang bukan Islam, supaya mereka tidak buat angkara dengan kita dan kita boleh dakwah orang dengan secara seni. Kalau dia ada angkara, kita dakwah tak ada. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala bersama dengan orang muttaqin. Dalam kalangan orang yang dengar arahan Nabi, ajaran Quran ni, adanya puak munafik. Na'udzubillah. Daripada orang Islam lah ni. Orang panggil orang yang sahih Islam. Dan apabila diturunkan suatu ayat surah dari Al-Quran, maka di antara mereka yang munafik, ada yang bertanya secara mengejek-ngejek.
siapakah di antara kamu yang imannya bertambah disebab oleh surah ini? Ni nak ayat kata dia mengerti belah tu. Ayat katanya, ayat Quran mari ini untuk menambah ilmu dan iman yang membawa kepada amal. Itu faedah baca Quran. Jadi dia mengajak, dah nak iman dan mau. Nah, baca dengar Quran, Nabi baca saat ni. Tambah ke tak? Jadi kecek bisa menganying lah. Dan Nabi ayat kata, apabila dibaca Allah Ta'ala ayat dari Quran dia dari suratul Anfal, orang mukmin tu orang yang apabila dibaca ayat Quran pada dia bertambah iman. Bertambah tak mung ni? Ya kecek bisa menganying-nganying puak-puak munafik ni. Waktu dia dengar Nabi sudah dengar agak. Lalu tu Allah Ta'ala cerita hafuat dia. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. Ada apa orang beriman ya tambah iman lah. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Itu orang beriman bila dengar Quran bertambah ilmu, membentuk iman serta menolak untuk beramal soleh berdasarkan kepada ilmu dan iman yang sebenar. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang ada penyakit kufur dalam hati mereka walaupun zahir Islam, maka surah Al-Quran itu menambah kekotoran kufur kepada kekotoran kufur yang ada pada hati mereka. Jadi Quran ni bukan sekadar memberi cahaya tak, menambah kufur pula. Allah, takutnya. Inilah hakikat Quran. Quran ni memberi cahaya pada orang yang menerima dengan baik, menambah iman dan memberi kegelapan tambah kepada orang yang hati dia tak terima Quran ataupun kufur dengan Quran. Auzubillah min dzalik. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Patusuk sekali lah mana orang lama ni. Wa matu wa hum kafirun. Dan mereka mati sedang mereka berkeadaan kafir. Padahal duduk dalam agama Islam. Duduk sekali dengan Nabi kadang-kadang. Turut Nabi. Turut cara nak cari pun perayuk ya lah. Semaya kadang-kadang dengan Nabi secara malah-malah dia. Inilah munafik. Ingat malaknya kita orang zaman learning ni ada ke, beringatlah. Sebab itunya Ibnu Abi Mulaikah dia kata tidak ada sahabat yang aku jumpa. Berapa belah orang yang jumpa sahabat? Tak banyak ya orang panggil orang masuk dalam sigar tabi'in dah dia. Tidak aku jumpa di kalangan fuak-fuak sahabat yang aku jumpa mereka itu takut diri jadi munafik belaka. Sebab munafik ni Allah, bagaimana perasaan dia dengan Quran? Benci ke Qurannya, malah baca Qurannya, baca Quran, wasa kriatnya, orang baca Quran, dia dengar, wasa haru bosan, tak ada berasa serenak, tak. Itu gambaran munafik, hai umat Islam. Allah. Baca ayat 125 yang molek dah. Ayat 124-25 daripada surah Taubah. Berarti molek, lepas tu beriman dengan ayat ni. Lepas tu tengok kita pergi kepada gapa dia. Dia lari buat ni. Bawa dengan Quran ya lari dulu. Nah, dalam satu ayat yang bunyi pada ayat 127 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin summa sarafu. Sarafallahu qulubahum biannahum qaumun la yafqahun. Na'udzubillah. Ni orang munafik dah. Kita mai tahu hal munafik zaman Nabi, kita takut kita jadi seperti tu. Mai perhati belakang hai umat Islam. Dan apabila diturun satu surah, kalau zaman ni dibacalah. Ada turun masa Nabi dari Al-Quran mendedah keburukan orang-orang munafik. Ayat hal orang munafik ni sebab ayat ni. Setengah mereka memandai pada setengah pakat tengok mata muka. Ya terjadi itu. Muhammad jadi itu. Nah, maknanya ya menganying lah. Sambil berkata, orang nampak ada mari tagi. Lari dulu. Nah, adakah siapa nampak kalau kita undur dari sini? Kemudian mereka pun berpaling pergi dengan meninggalkan majlis Nabi. Nabi duk dakwah ya tinggal. Tu baik.
Senyap-senyap dia, tak berani, tak apa. Dengan sebab dia tubik itu, Allah Ta'ala kata Allah memalingkan hati mereka daripada beriman disebabkan mereka kaum yang tidak mahu mengerti. Ini jaga molek ni. Kalau kita tak serti pada Quran, Quran tu Allah Ta'ala balik hati, tak terima. Quran tak terima, wipahai pada dia. Jaga molek nah, pelajar-pelajar jamilah ni Allah. Kadang-kadang tak ngaji di Mahawiyah Fatah ni kerana apa? Sebab suruh ngaji Quran, suruh ngapa Quran. Beci ke Quran tu tak segi semak di Mahawiyah Fatah ni pun ada juga. Nah, saya dengar banyak jugalah tu. Lepas tu, nah, pergi ngaji dah pun jatuh pelajaran Quran. Sangat-sangat hina umat Islam ni bila jatuh pelajaran Quran, ingat molek dah. Sebabnya menggambarkan dia ni awak teruk benar. Tolong ceklah diri, takut jadi masuklah grup puak-puak yang Allah Ta'ala kata zaman Nabi ni orang munafik. Orang munafik ni sikap dia sangat-sangat gelisah dengan Quran. Tak say benar-benar Quran dia. Pas kita zaman ni orang tak say Quran bukan sikit. Pas kita ni, marilah umat Islam mengadap Quran. Jangan jadi orang menolak Quran umat Islam. Kerana ini adalah sifat orang munafik. Jelas moleklah surah Taubah. Kemudian kita pergi kenal Nabi sikit. Nabi kita belah mana? Hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Sesungguhnya telah datang kepada kamu, hei umat manusia, Allah Ta'ala kata, seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabiat Nabi ini Allah Taala wi perasaan ganu dia. Nah, Allah Taala wi kepada dia tu 3 perasaan asasi. Satunya azizun alaihi ma anittum. Nah, sangat-sangat keberatan ke atas Nabi hati dia tu barang-barang yang menyusah ke atas umat dia. Dia pisah juga. Nak jadi agama Islam, agama yang mudah. Kira juga, minta juga pada Allah Ta'ala, jangan menjadi agama Islam, agama payah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala menghendaki dengan kamu akan mudah. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah Ta'ala tidak menghendaki dengan payah. Nabi pun rakyat apabila dia usaha nak mudah dah, Nabi kata, inna hadzal dina yusrun. Sungguhnya ini agama adalah mudah. Siapa kata agama Islam payah, maka bukanlah asal agama payah, tetapi hati dia terkatuk daripada menerima agama. Maka dia kata payah. Nauzubillahi min dzalik. Yang keduanya, sifat dia hafsafsa lagi. Harisun alaikum. Sangat sungguh untuk nak kebaikan pada umat dia. Sangat sungguh. Cari juga. Jaga malam, doa siang malam, gapo untuk nak jadi umat dia. Ummati semua. Bukan kata kok jadilah ke mana-mana. Tidak sama. Serta pula dia tu bil mu'minina raufur rahim. Sangat-sangat kasih sebelah serta kasih saya kepada orang mukmin. Kasih. Kita nak jadi sifat tiga. Pemimpin kena ada 3 sifatnya. Kena ada sifat bosan, takut orang di bawah kita tu susah. 2, bersungguh cara kepada orang di bawah kawalan kita tu. Yang ketiga, kena ada perasaan kasih mesra, kasih saya, kasih belah pula ke atas orang yang di bawah pimpinan kita. Itu sifat pemimpin. Ambil tak daripada sifat Nabi, mai boh lah sikit. Sama ada tok guru, sama ada mudir, sama ada guru, sama ada pemimpin tok meneh, tok nabai, obaca, soso, sawa, peratan ni, kena ambil sifat ayat yang ke-28. Sifat Nabi meboh lah jiwa kita, barulah di situ akan jadi baiknya umat manusia di bawah pimpinannya. Lepas tu dia berdakwah. Kalau orang tak terima,
dia klik pada Allah. Bukan klik pada diri dia. Bukan apakah hawa nafsu nak tahu orang tak terima. Tak. Bila fa'in tawallau faqul hasbi Allah. Jika mereka itu tolak ajaran muduk dakwah ni daripada Allah, mengklik pada Allah Ta'ala. Cukup kami ada Allah. Tak apa dah, cukuplah bagi aku yang menolong dan memelihara aku Allah Ta'ala. Cukup dah. Sebab aku ni terima perintah Allah. Sebagai rasul pada Allah untuk puak kamu sekalian. Tiada Tuhan yang berhak disembah mereka dia. Aku tak boleh nak sembah lain. Kepadanya aku berserah diri, tawakal pada Allah, dan dialah yang mempunyai arah yang besar. Sudah tentu dia maha kuasa sekali. Itulah akhir surah Taubah. Nah, yang duduk dalam juzuk yang ke-11. Mari kita masuk surah Yunus. Surah Yunus ni diturun di masa Mekah. Tak serupa surah Taubah, diturun di masa Madinah. Nah, ayat dia 109 ayat. Mari kita ambil beberapa poin. Nah, mengenai dengan surah Yunus ni, dalam 78 poin insya-Allah taala. Ayat 109 ayat dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Inilah permulaan ayat dalam surah Yunus. Yunus ni nama seorang Nabi yang dibangkit oleh Allah di satu kawasan nama Nainawa di kampung Mosul, Iraq sana sekarang ni. Kawasan duk perang adalah ni lah. Nah, Nainawa ni. Maksudnya Alif Lam Ra. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui akan makna-maknanya. Ini ialah kitab-kitab, ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap teguh. Allah. Manusia, inilah kitab Al-Quran. Nah, yang punya hikmat. Nah, juga pula teguh kebenaran. Mun nak kebenaran, carilah Quran umat Islam. Jangan duk pelai dengan hak lain banyak-banyak. Mun nak baca kitab lain, bacalah. Tapi jangan lupa kitab Quran baca pasal lebih reti pada kitab lain-lain. Jangan mengerti kitab lain lebih pada kitab Quran. Ini satu kesilapan dari cara kurikulum mempelajari ilmu dalam hidup ni. Nah, kita kena pelajari Quran lebih faham daripada kitab lain-lain. Belah mana? Itu dasar kita mengaji dah. Nah, sahabat dah mengaji apa sajalah hidup lah dunia. Pesing pondok ke, nah, pesing apa dia, pesing sekolah ke, pesing mahawiyalai ke, pesing duduklah mana, ikut ngaji ke apa-apa. Pentingnya kita ni, nah, mesti kena faham Quran lebih mesra, lebih banyak. Wiwela pada dia lebih banyak daripada mempelajari kitab lain. Itu dasar mengaji insya-Allah. Sebab dia adalah kitabun hakim. Tidaklah patut adanya pada manusia yang engkar itu perasaan jiran disebabkan kami telah wahyukan kepada seorang lelaki dari jenis mereka Nabi Muhammad dengan berfirman kepadanya, berilah amaran kepada umat manusia yang engkar dengan balas azab dan sampailah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman. Nah, bahawa bagi mereka adanya persiapan atau persediaan yang sungguh mulia dan tinggi di sisi Tuhan mereka disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan berdasarkan iman. Setelah Nabi Muhammad memberi amaran dan menyampaikan berita yang mengembirakan itu, berkatalah oleh orang-orang kafir yang merasa heran itu, sebenarnya Quran itu adalah sihir yang terang-terang. Muhammad ni tukar sihir. Quran itu adalah sihir. Itulah. Dia pasal benda tu, dia tak pasal dengar. Pasal sihir lalu, lepas ada itu. Na'udzubillah. Itulah Allah Ta'ala kecek dalam surah Yunus rububiyah dianya. Nah, dia jadikan langit dan buminya.
Nah, dalam masa ni hari, kemudian dia beristiwa ke atas arah, di atas arah, mengaturkan urusan dia. Nah, tu semuanya makhluk ni akan klik pada dia belaka. Nah, itulah janji Allah yang benar. Hai umat Islam, Allah Ta'ala jadi akan tari sebagai sumber cahaya diya'an. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. La ilaha illallah. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar-sinar terang, sumber cahaya, sumber api panas, dan bulan bercahaya. Bulan itu cahaya hak saton daripada matahari lah. Dan dialah yang menjadikan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah-pindah pada tiap-tiap peredaran, tempat-tempat peredaran dia. Tari tak ada dia, bulan tak ada dia, berjalan tak ada berhenti-berhenti. Nah, sejak diberikan dia sebagai tari, tak berhenti-berhenti sampai hari ini. Bulan tak berhenti-berhenti sampai hari ini. Jalan cara bulan, tari cara bulan. Nah, cara tari. Supaya apa? Untuk nak bagi kamu tahu dan tahun dan kiraan masa. Kalau dia mau ni tak jalan, mung tak tahu kata nak pergi bila tahun tu. Nah, balah mana? Alhamdulillah, bila tahun ni penting juga, habis-habis penting. Kerana kita nak tahu kan masa, bukan? Tidaklah Allah menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan kegunaan yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui. Kaum yang tak tahu tak ada nak buat. Royaknya anak tak ada. Nah, itu dia. Begitu ya masalah banyak lagi. Lalu itulah Allah Ta'ala bagi dengan dua puak. Satunya puak yang tak ada harap nak berjumpa dengan Tuhan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Dua puak yang beriman. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. La ilaha illallah. Sesungguhnya orang yang tidak menaruh ingatan akan menemukan kami, iaitu puak kafir. Tak ada harap nak bertemu dengan Tuhan. Puak kafir ni pada hari akhirat untuk menerima balasan. Padahal dia kena pergi jumpa Tuhan, tapi dia tak ada ilmu tu. Tak ada iman balas tu. Na'udzubillah, itulah orang sangat rugi sekali, orang kafir. Dan yang redha berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata, yang 1% yang dunia ni. Akhirat cadai dan akhirat esok Allah Ta'ala cadai 99% rahmat dia. Dunia ni hanya 1% saja. Ya redha dengan 1%. Tak say 99%. Allah seksanya, teramannya jadi orang kafir. Serta merasa tenteram dengan hak 1% dunia. Titik alih dengan dunia ni. Sedangkan dunia ketangpan. Tempat laluan yang bukan tempat duduk, bukan singgah sana sungguh. Dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami. Orang tu ayat tak ada baca. Ayat Quran tak ada baca. Allah nampak serak tu kacak dalam Quran dia. Orang tu adalah tempat duduk dia. Tempat singgah sana yang duduk sungguh di neraka. Na'udzubillah. Di akhirat esok. Semua kena pergi akhirat. Umat manusia semua kita kena pergi kepada akhirat. Orang tak percaya pada akhirat kena duduk di neraka. Orang percaya insya-Allah dia boleh masuk syurga. Itu adalah sebabkan oleh keingkaran dan kedurhakaan yang mereka telah lakukan. Adapun orang Islam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام
Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu orang Islam. Adapun sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, insya-Allah kita ada dalam kumpulan ini, insya-Allah semuanya Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu untuk mereka masuk ke taman syurga yang sungai-sungai mengalir di bawah tempat kediaman mereka dalam syurga yang penuh nikmat. Doa ucapan mereka dalam syurga ialah subhanakallah, maha suci engkau dari segala kekurangan itu aku. Dan ucapan penghormatan di antara mereka dalam syurga ialah salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum dalam dunia ni adalah ucapan tahniah di antara satu sama lain dari syurga dahlan ini. Sebab tu banyakkan risalah umat Islam kerana menggambarkan kita sebagai ahli syurga. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini Allah Ta'ala cerita hak ahli syurga. Dan akhir doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab tu dah kita berdoa dalam dunia pun, nah, gapa-gapa dah kita menghadap Allah, suk dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah ahli syurga. Dah kita jadi supaya ahli syurga dah. Dari dunia lagi kita menggambarkan kita ni ahli syurga insya-Allah taala. Doa dari dunia lagi kita kena tamatkan doa kita dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pergi kepada Allah Ta'ala cerita pada kita ni tentang bagaimana Allah Ta'ala kekuatan kita, siapa boleh meretah diri kita, meretah umat-umat yang ada di tepi-tepi kita. Ayat yang 14 dalam surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Allah, surah Yunus ayat 14. Ini Allah Ta'ala kecek dengan puak umat Nabi Muhammad. Dia kata lepas pada dia menasar puak-puak kau dulu pada tu. Nah, lepas puak menasar habis dah. Mari Nabi Muhammad SAW dan beri kekuatan kepada Nabi Muhammad boleh jadi pemerintah kepada umat manusia. Orang Islam, orang kafir dak merintah Nabi Muhammad belaka sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu pun turun temurun khilafah Islamiah mari. Kemudian kami menjadikan kamu wahai umat Muhammad ummatan wahidah khairu ummah. Khalifah-khalifah di bumi mengganti mereka yang telah dibinasakan itu. Supaya kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan. Ni Allah Ta'ala ni nak cek bin lah. Bukan tu semata-mata mu nak galak, nak serenak dengan tamneng kuasa mung amnat hak mung Tuhan gini-gini, melupa pada Tuhan yang memberi amnat pada kamu. Allah Ta'ala beri ni, summa ja'alnakum khalaifa fil ardi. Pemimpin-pemimpin, nayuk-nayuk, peratan-peratan, apa dia tok meneh tok nabah, tok ime. Ingat pada ayat ni, molek kamu nak memimpin umat manusia. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Allah Ta'ala nak cek tengok mu nak buatlah mana dalam pemimpin kamu. Mu jadi tok meneh, dia tok nabah, dia tok ime, dia nayuk, dia peratan. Mu nak berihan belah mana? Supaya dak ngaku nak daripada mu manusia. Umat Muhammad. Sampai kiamat ayat ni tatai orang-orang yang menjadi pemimpin khususnya. Nah, habis tak ada kita pemimpin pada keluarga kita tu. Tok lelaki di pemimpin pada sebuah rumah. Tu kita kena ingat kita khalifah pada sebuah rumah. Kita kena tengok rumah kita ni kita buat jadi Islam ke tak? Satu kawasan kecil jadi Islam. Dinding Islam. Nah, bilik air Islam, bilik tidur Islam, nah, bilik tetamu Islam, pintu masuk, pintu tubik Islam, kena jadi Islam. Tuhan tu kata kena dengan susunnya kamu mentadbirkan rumah tangga. Hak tu khalifah halus sekali. Daripada khalifah besar, jadi ketua tu, ketua ni, kawak ke, radak negeri ke, radak gapa. Jangan lupa Allah Ta'ala kata, linanzura kaifa ta'malun. Allah, jaga-jaga. Ni yang saya takut sekali. Oleh itulah, orang-orang dulu tu, sangat takut jadi pemimpin. Takut
Orang suruh jadi tu jadi, tak safe buat imam-imam. Dia takut ni, Allah Ta'ala nak check bin dia. Sesuatu perkara tu, check bin dengan sungguh-sungguh. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita pergi kepada, Allah Ta'ala, dia tu, banyak lagi dalam surah Yunus ni Allah. Surah yang sangat-sangat memberi kenyataan tentang keperluan hidup kita ni sungguh-sungguh. Ayat yang ke-37 tentang hakikat Quran. Dan surah Yunus ni, Allah Ta'ala cerita tentang bahasanya puak-puak ni menentang Quran gapa tu. Quran tu adalah kebenaran. Quran adalah kebenaran, tapi dia tak menerima kebenaran. Sancataya manusia nak kepada kebenaran. Dan Quran inilah yang bawa kepada kebenaran. Nak kepada sacatan sebenarnya daripada Allah, bukan daripada manusia. Kalau manusia nak rekah, tak berlawan dengan Allah, mana boleh terima. Kalau berlawan dengan Allah, cerak hak Allah dan kesacatan. Hak manusia bukan sacatan. Sebab al-haqqu min rabbik. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Ayat yang ke-32. Maka yang demikian sifat dan kekuasaan ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Famaza ba'dal haqqi illa ad-dalal. Sudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada itu adalah salah dan karut-marut belaka. Mencerak dah kata ni benar-benar nisan ni. Lain daripada tu, ngarut. Dalal, sesat, tak betul. Kalau gitu, fa'anna tusrafun. Oleh itu bagaimana kamu dapat dipesongkan dari kebenaran? Hei orang kafir. Hei orang munafik. Hei orang Islam yang peling kadang-kadang. Apa kamu tu dipeling? Siapa pergi bai tak segi sejik, siapa semaya, jadi malah jadi bergapa Quran tak wahai baca. Gapo ni puak-puak kamu ni? Tu. Pasal mai kecek hak Quran sikit pada ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan bukanlah Al-Quran itu suatu yang boleh diada-ada oleh yang lain dari Allah. Tak ada siapa boleh nak liang back Quran. Liang back pun tak boleh, nak ada sama telah. Hatta Nabi sendiri pun tak boleh nak jadi ada, nak mengada-ngadakan Quran, tak boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hadis lah dia. Bukan Quran, beza teruk di antara hadis dengan Quran. Dari segi uslubnya, segi apa. Hadis orang boleh tiru, sebab tu jadi hadis maudhu' berlama-lama dalam dunia ni. Quran maudhu' tak ada sebab manusia tak kuasa nak tiru lafaz Quran. Uslub Quran, prakyuk, jumlah yang wari seperti Quran tak kuasa. Lalu tu Allah Ta'ala kata, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ. Tak boleh. Akan tetapi Quran itu ada tasdik, diturun untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Injil dan Zabur. Dan untuk menjelaskan satu persatu hukum syarak yang diwajibkan, tafsil al-kitab. La raiba fih. Tidak ada sebarang syak pada Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang menjadikan dan mentadbirkan sekian alam. Lalu tu dia dan sebagainya dah. Saya tak saya baca dah betul tu supaya kita nak ambil poin-poin yang dikira sangat kita berhajat kepadanya. InsyaAllah ta'ala. Dalam surah Yunus ni, 3 seruan dengan bunyi Ya Ayuhan Nas. Manusia. 3 seruan. Mula-mula ayat yang ke-57. Lepas tu di sebelah belah akhir surah 2. Ya Ayuhan Nas. Ning panggil, hei manusia. Allah Ta'ala panggil Al-Quran dengan nama hei manusia 19 tepat semua. Ning setengah daripada dalam surah tu, dalam surah tu Yunus ni 3 tepat dah. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. La ilaha illallah. Ayat 57 dan 58 daripada surah Yunus. Wahai umat manusia, Islam dah kafirnya. Quran ni dituju pada semua manusia dah. Sebab dia ni peraturan hidup. Manusia yang hidup wajib menerima Quran. Orang kafir dia tolak, dosa atas dia. Jadi kafir dia. Orang Islam terima, tapi terima tak ada bersungguh. Tu jadi dia kena gigil dengan Tuhan dia. Terima macam mana? Baca apa tak, faham apa tak, ngapa apa tak. Nah, beramal dengan dia pun tak tahu kata kena ke tak kena. Tak ada berasa kata saya semaya beramal pada ayat mana kata dalam Quran. Saya puasa, saya gapa tu, tak ada berasa tersandar kepada risalah Allah, ajaran Allah yang dituju pada tiap-tiap jiwa, tiap-tiap orang. Sampai dia panggil manusia dan bukan panggil ya ayyuhallazina amanu saja dak. Ya ayyuhallazina amanu dia panggil juga 90 kali dan semua. Tapi ya ayyuhan nas ni 19 kali. Manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhanmu. Tak ada lah nasihat yang lebih molek daripada Quran. Hei umat manusia, hei umat Islam khususnya, kamu dengar nasihat, terimalah nasihat Al-Quran. Kerana itu dari Allah pencipta kamu. Sangat mengetahui akan peranganmu, akan tuntut kehendakmu daripada ajaran kepada hidupmu. Yang keduanya syifa'un lima fis sudur. Quran itu sebagai penawar bagi penyakit-penyakit hati yang Allah Ta'ala lah tahu penyakit hati apa hati. Penyakit ni lah paling bahaya. Penyakit body mudah doktor berubat, tak mati dulu tu. Mati kita ni bukan makna masuk neraka. Kalau mati hati itu baru masuk neraka. Penyakit hati ni membuat pada mati hati, itu buat pada neraka. Penyakit body buat pada mati body, tidak masuk neraka. Mati body Nabi mati. Sallallahu alaihi wasallam, segala Nabi mati belakang siapa pria dia. Nah, jadi mati, sakit hati nah berat, sakit dalam hati. Penyakit hati ni Allah sahaja yang tahu. Lalu tu ya hatta Quran dia untuk jadi syifa'un lima fis sudur. Wa hudan, dan sebagai pemimpin. Lepas pada hidup malak dah hati dengan penyembuhan penawar daripada Quran, dia pimpin pula. Hudan, memimpin, memberi petunjuk dalam perjalanan. Warahmatun, serta memberi rahmat pula. Jalan ada ngop aman, rahmat ni ngop aman kepada pimpinan hudan Al-Quran. Adanya belanja, adanya rahmat. Untuk siapa? Lil mu'minin dengan Quran. Bagi orang beriman Quran. Orang tak beriman Quran, tak boleh benda ni. Pasal dia, siapa tak beriman, siapa tak percaya, pasal dia Quran ni tak usah pimpin orang tak percaya. Nak pimpin orang percaya. Orang takut pada Allah. Dengan sebab turun Quran ni Allah Ta'ala kata dalam Quran dia, Qul, perakatlah hai Muhammad, rayaklah pada umatmu hai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kedatangan Quran ini adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya sahaja. Maka dengan isi kandungnya Quran itulah hendaknya mereka bersuka hati, bersuka cita. Nah, jangan kriak dengan Quran, serenok dengan Quran. Allah Ta'ala suruh sendiri, tak ada dalam Quran suruh serenok. Serenok ni, falyafrahu ni, perintah Allah tunggal dalam Quran. Nah, supaya serenok. Sebab apa? Sebab Quran. Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran mari, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ya Allah, suruh kita serenok dengan Quran. Bulan Ramadan kita serenok. Kalau dulu masuk bulan Ramadan susah hati sebab apa? Sebab tak kenal kat Ramadan. Tak kenal intan brilian mutiara penting dalam Ramadan ialah Quran, kita tak kenal. Allah Ta'ala suruh kita serenok, falyafrahu, hei hambaku, huwa khairun mimma yajma'un. Nah, ia adalah lebih baik daripada apa semua dalam dunia hakmu hipang. Dengan tamnengmunya, dengan harta punyamu, dengan ilmu, gapo hakmu dihipang tu,
kita mengaji, kita hipun ilmu, kita bekerja, hipun duit, kita main politik, hipun amnat. Semua tu tak ada Quran lebih baik daripada semua tu. Allah terimalah, umat Islam. Perintah Allah suruh kita serenok. Serenoklah dengan Ramadan. Serenoklah dengan Quran. Nah, orang panggil cut mairak ni. Cut mairak dari Allah kepada kita. Kita terima supaya kita cut mai retina hatta kalau kita yata, kalau retina cut mai daripada orang lelaki hatta serenok dengan cut mai tu. Ni cut mairak dari Allah Taala. Maka masya-Allah suka hati umat Islam. Ayat yang ke-58 daripada surah Yunus ni kena ingat benar-benar. Allah Ta'ala suruh kita serenok. Di cai pum cai pratap cai jang reng. Dengan kedatangan Quran. Kapkan Al-Quran majiran pok rau. Hai prayok kap rau. Nam ciwit rau. Allahu Akbar. Itulah dia. Kemudian kita pergi dalam keadaan pula selagi. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Ayat 61 dari surah Yunus. Maksudnya, dan tidaklah engkau wahai Muhammad dan umat-umatnya semualah dalam menjalankan suatu urusan, tidaklah engkau membaca suatu surah atau satu ayat daripada Quran, dan tidaklah kamu wahai umat manusia mengerja sesuatu amalan, ikutlah kerja apa, kerja dakwah, kerja mengajar, kerja bergalah, kerja waktu tepung, kerja puasa, kerja sembahyang malam, malaikat adalah kami menjadi saksi terhadap kamu. Allah Tuhan ni, ya aku ni duk tengok mu kerja sama. Mu kerjalah gapo-gapo, tidak ada satu kerja kamu buat dalam gerak kiri kamu, aku jadi saksi kat atas kamu belakang. Illa kunna alaikum syuhudan iz tufiduna fi. Ketika kamu mengerjakannya, mu tidur aku duk tengok, mu bangun, mu makan sahur, mu buka puasa, mu berdakwah, mu berjual, mu ni pula mengajar, mu ni pula pera anak, mengasuh anak, gapo semua tu Allah Taala menyaksi tengok belakang. Allah, ya umat Islam, berimanlah dengan ayat-ayat belah ni. Kita serenok dalam hidup kita. Tidak ada winati yang kita nak jadi orang yang tak serenok. Nah, apabila kita beriman dengan ayat ni. Dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalu-halu atau serengeh-rengeh yang ada di bumi atau di langit. Semua yang tengok tu, ya bantuk belakang, tidak hilang sekeabuk. Dan tidak ada yang lebih kecil dari itu, dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis dalam kitab-kitab yang terang nyata. Bantuk nanti kita terima sikit lagi. Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Akhirat esok kita akan terima kitab tu. Kitab hak Tuhan catat segala kerja kita. Itulah orang yang di waliullah kena mikir belah tu. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya wali-wali Allah. Saat ni wali Allah, saat ni orang berasa seperti ayat 61, inilah wali Allah. Siapa yang ada wali Allah, berasalah tu. InsyaAllah dia jadi wali Allah. Tidak ada kebimbangan dari sesuatu tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Sama ada dia hidup maupun terutama lepas dia mati, tak duka cita dah dengan barang tinggal. Waliullah tu sifat dia lah mana? 63 dari surah Yunus. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu ialah orang yang beriman serta mereka pula sentiasa takut. Daya tahu kata ayat 61 tu dukung dia, dia takutlah. Ya semaya pun dia takut Tuhan, apa Tuhan duk tengok. Ya puasa dia takut Tuhan, apa Tuhan duk tengok. Ya buka puasa takut Tuhan, pera anak, pera gapo, makan upah apa, kerja apa. Nah, dalam tamnai dia takut pada Tuhan semua, sebab Allah Taala duk syuhudan. Sebagai orang duk saksi, duk jadi saksi payan semua. Itulah orang panggil waliullah. Siapa nak kenal waliullah, baca ayat surah Yunus 61, 62, 63.
dan 64 hingga sampai kepada akhirnya 65, 64 pada dah. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Untuk mereka waliullah tu sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Siapa nak seronok dunia tak kriat, nah ni dia. Siapa nak seronok di akhirat tak kriat, tak kena azab, ni dia waliullah. Sifat dia iaitu beriman dan takut pada Allah. Dia beriman takut, dia tak beriman takut pada. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Tidak ada perubahan, sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Tetap boleh ni. Yang demikian itulah kejayaan yang besar. Itulah kejayaan yang besar. La ilaha illallah. Kemudian Allah Ta'ala kecek buku Nabi sikit dalam ni. Lepas pada ayat kata, wakil Nabi tu, wakil Nabi ni. Lepas tu, akhirnya wakil Nabi Musa dan Harun. Kita kecek dah lah surah tu apa dulu. Surah tu apa dia. Al-A'raf dulu 2-3 malam dulu dah. Cuma ada tambah sikit katanya Fir'aun tu serai dia. Nah, anggap siapa dia tu gapa dia royak kepada puak-puak Bani Israel turut dia satu hari tu. Nah, Allah Ta'ala tu puak-puak Bani Israel tu waktu tubik wak lari di tubik pada Mesir, nak tubik pada Mesir lah. Nah apa? Kalau tubik ada Mesir, jabat Firaun takut benar, takut hidup tubik, duk gapa, duk tak mari makan dia dalam Mesir ni. Lalu itulah Firaun tak jauh tubik dalam Mesir. Bawa puak dia berakak tubik lebih kurang 100,000 katanya. Lebih kurang 100,000 tentera-tentera Bani Israel yang beriman bersama Musa tu tubik gi dah nak lakah laut dah, pasal lagi nak pergi lari dah tubik gi. Kena tekan yang sangat kuat daripada Fir'aun. Nah, la ilaha illallah. Lepas pada apa dia Musa benar dengan Fir'aun tu, tak ada bukti-bukti wa angkara. Lalu tu Musa dia kata dalam ayat yang 84 tu. Wa qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 83 dah. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Dan tidaklah ada yang beriman pada Nabi Musa melainkan sejumlah kecil dari keturunan kaumnya. Fak kaum ya, fak Bani Israel ya. Fak Kipti tak ada beriman mana. Nah, ada juga beriman tak banyak. Itu pun dengan keadaan takut pada Fir'aun. Beriman mesti senyap-senyap. Dan ketua-ketua kaum mereka, fak kabinet menteri, pembesar-pembesar kerajaan Fir'aun. Duk seksa mereka semua. Kerana sesungguhnya Fir'aun bermahraja lela di bumi dan sebenarnya ia dari orang yang melampaui batas Fir'aun. Lalu tu Musa kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa kerusuh pada kaumnya. Hei kaumku, kalau sungguhnya kamu beriman pada Allah, maka hendaklah kamu berserah kepadanya. Berserah diri pada Tuhan lah. Jangan doa renggang-renggang dengan Tuhan. Jika betul orang-orang Islam berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Lalu tu fuak kaum dia, lalu mereka berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqalu 'ala Allahi توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Itu di antara doa orang yang duduk di bawah cengkaman kaum taghut yang kafir. Maknanya kepada Allah jualah kami berserah, wahai Tuhanku,
Janganlah engkau jadikan kami landasan fitnah, kesengsaraan bagi kaum yang zalim ganah. Dan selamatlah kami dari rahmatmu, dengan rahmatmu dari angkara kaum yang kafir. Ini tiap-tiap orang kita pakai berdoa-doa ni nah. Kita duduk dalam dunia ni cengkamai teruk, tapi kita tu tak sedar sebab kita tak ada buat Islam secara baik, secara penuh. Nah, maka tak nampak manalah. Akhirnya Allah Ta'ala wi Musa tu mari duk meretah dalam Mesir lepas pada Fir'aun hancur tu. Nah, meretah di Mesir ni. Nah, gapa dia lepas pada hancur Fir'aun lah ni. Nah, tapi belum datu tu Nabi Musa tu duk berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tu gapa dia hancurkan harta-harta apa dia puak-puak Fir'aun. Na'udzubillah min dalik. Nah, lepas tu akhir tu terima doa dia. Maka berlakunya satu hari tu gapa dia puak Bani Israel tu gapa dia tubik pergi hadap kot laut. Maka Fir'aun tu bala tentera dia tubik habis licing. Tidak ada satu pun yang tak tubik kata hari tu. Tubik habis. Pakat turuk nak makan lah, susah nak ratah lah. Puak ni nak ratah puak-puak Bani Israel. Lapis puak ni puak-puak kamakan, puak-puak rakyat jelata ya. Bukan lapis pembesar dak. Tak ada kuasa gapo, tak ada benda, tak ada senjata gapo, tak ada. Nah, lalu itulah Allah Ta'ala dengan sapa Musa sendiri. Nah, apabila sapa di sungai, sapa di laut tu, Fir'aun pun nak mari dah Fuad dah nampak dah Fir'aun mari nak terkait. Nah, lalu tu Fuad ayat dia mengaku apa dia merayu apa Musa lah mana kita ni hari dah nu. Musa katalah hak ni kita kena ingat malam. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ingat malam ni dah. Dan kita kepek tubuh ku ana hak ni mesti kena. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nah, oi tak apa bersama kita Tuhan kita yakin kita dia akan bawa kita pergi ke mana-mana. Itulah Allah Ta'ala suruh dia belah ke laut. Rembah tukar dia laut pecah kepada 12 lubang, pakak masuk dia lari belakang fok-fok Bani Israel. La ilaha illallah. Dan Fir'aun hancur dalam tu. Nah, na'udzubillah min dalik. Nah, hancur dalam laut tu. Habis segala kabinet menteri dah hancur habis. Lom rataban Fir'aun habis. Nah, maka marilah Musa suruh meretah. Tapi meretah Musa ni seperti mana tu? Nak tengok nak buat gana pula kita baca dalam suratul A'raf dah gitu. Maka kita pergi sikit pada masalah Yunus. Yunus ni kaum dia menetai dia. Menetai dia royak banyak tak jadi dia pun bekan ya. Kalau gitu buat muda nanti tu satu bala aku nak girah. Di kapung Nainawa tu dah di Mosul Iraq tu. Iraq lah ni dia Iraq lah ni, Iraq lah ni. Lalu tu Allah Ta'ala kata lepas pada tu kaum dia tu buat tengok atas Nabi Yunus lari sungguh, pergi sungguh. Lepas tu duk nampak dah. Dia panggil alamat-alamat Tuhan nak turun, nak peracun negeri dia. Lalu tu buat dia pakat berimeh pada Allah, pakat takut pada Allah, berdoa pada Allah. Siapa kata 40 malam menurut semua riwayat. Pakat duk berdoa siang malam, gapo, wak susah segala-gala, nampak anak tak suku ngamuk jadi nampak, gagal susah, minta Tuhan turun rahmat. Akhirnya Tuhan turun rahmat. Benalah tu jaga benar. Nah, jaga berlaku. Lalu tu hari contoh pada umat Nabi Yunus sahaja yang berlaku lah ni. Bolehnya dia turun selalu dah. Ni dak ya dia klik. Bolehnya dia mau tak klik. Dia Tuhan nak turun bala orang tu tak klik dah. Kau duk jadi meto, kau duk jadi ganah, duk jadi hanallah situ turun tu kacau lah dah. Tengah-tengah dia duk bahasa kata dia hanallah. Ayat yang ke-98 tu dah. Nabi Yunus satu surah Yunus. Sakut Pak Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا
Afa-anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Itulah cerita Nabi Yunus. Nah, kaum dia tu seperti mana saya cerita saat ini dah. Masa kita sangat cepet. Marilah kita tengok Allah Ta'ala janji dengan umat Islam. Nah, iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Summa nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Surah ayat yang 103. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami semua dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami. Hei umat Islam, ingat malakna, kami selamatkan orang yang beriman menurutmu. Siapa turut Nabi, Allah Ta'ala selamat, insya-Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sudah menentu kat atas diri dia ni, wa kana kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Bukan sekala nunjil ladzi rusulana jada. Nah, dia akan menjaya menyelamatkan orang mukmin bersama-sama dengan Rasul dan mukmin yang beriman dengan Rasul di sepanjang hidup, sepanjang dunia ni. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu dua ayat lagi mengenai dengan Allah Ta'ala panggil manusia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, panggil manusia kali yang kedua dari surah tu pada Yunus. Jika sekiranya kamu menaruh syak tentang kebenaran agama aku Islam ni, maka ketahuilah aku tidak akan menyembah makhluk-makhluk yang kamu menyembahnya yang lain daripada Allah Ta'ala sama sekali. Anda kena jadi penegasan. Siapa di pemimpin Islam tegah benar-benar betul ni. Tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu untuk menerima balasan. Yang gisit tu, ya bagi Allah yang sifatnya mematikan kamu tu. Tu penting tu. Yang menghidup tak khabar hidup ni. Dan memati situ tempat yang nak khabar. Lalu tu yang pergi kepada walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum, dan aku diperintah supaya aku jadi pada orang mukmin. Lepas tu ayat akhir lagi dekat nasuk dah, ayat dekat nasuk sekali, iaitu 108. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. Katakanlah hai Muhammad kepada umat manusia, wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhan kamu. Quran marilah ni, bulan Ramadan khususnya. Oleh itu siapa yang mendapat hidayah petunjuk beriman kepadanya, maka faedah hidayah petunjuk itu terpulai pada dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat melawan Quran, tak berakhir Quran, benci pada Quran, maka bahaya kesesatan itu tertimpa ke atas dirinya juga. Dan aku pula bukan menjadi wakil yang menguruskan soalan iman dan keingkaran kamu. Aku tak ada hak kamu terima. Alhamdulillah mu tak terima, aku tak ada hak kamu. Cuma aku sendiri, Allah Ta'ala perintah, wattabi' ma yuha ilaik wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Itu masuk sekali ayat dalam surah tu Yunus ayat 109. Dan turutlah apa yang diwahyukan kepada kamu hai Muhammad, serta bersabarlah dalam perjalanan mengembangkan Islam sehingga Allah menghukum di antaramu dengan golongan yang engkar menentangmu dan memberi kepadamu kemenangan yang dijanjikan, kerana dialah jua sebaik-baik yang menentukan sebagai hakim. Alhamdulillah khairul hakimin ialah Allah. Itulah hari ini kita sama-sama berada dengan dua surah At-Taubah di sebelah akhir dan Yunus lebih kurang ada beberapa ayat yang kita dapat teruskan tadi. Mudah-mudahan semua kita dapat faham, membawa konsep-konsep tadi dalam hidup kita sebagai mukmin pada Allah. Bukan munafikin yang benci kepada Allah, benci kepada kita Allah, benci kepada ajaran Allah sama sekali. Bukan kafirin yang menentang terus menerus. Na'udzubillahi min dzalik.
Allah Ta'ala jadikan kita daripada orang yang beriman dengannya dan mendirikan qiyamul lail dengan keadaan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.